warahmatullahi. Marilah sama-sama kita buka majlis kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, para seluruh masyayikh dan guru-guru kita, dan khusus kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita lanjut semula pengajian kita untuk sesi kedua ini dengan menggunakan kitab Risalah Al-Bajuri. Ya. Baik. Itu hari kita sudah sampai kepada muka surat 10. Kita tengok apa yang disyarahkan oleh pensyarah kitab ini. Baik. Perhatian masuk di situ ya. Baik. Perhatian. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bukan bererti kita diperintah mengenal hakikat zatnya, akan tetapi mengenal sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ibadah yang ditunaikan tanpa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah tersebut akan menjadi rutin semata-mata. Ibadahnya tidak akan melahirkan kehambaan dan kemanisan. Baik. Ini syarah, artinya orang yang mensyarahkan akan kitab ini kepada matan yang telah dinukilkan oleh Imam Al-Bajuri ya, dalam kitabnya Risalah Al-Bajuri ini. Baik. Mengenal Allah bukan bererti kita diperintah mengenal hakikat zatnya. Kita disuruh untuk mengenal Allah ini bukan untuk mengenal zatnya. Apa maksud zat? Dirinya. Macam zat saya ni diri saya lah. Bukan itu. Kerana apa? Zat Allah itu tidak dapat dikenal. Zat Allah, ijma' ulama' mengatakan bahawa kita tidak dapat melihat, tidak dapat mengenal akan hakikat sebenar-benar. Hakikat ni maksud sebenar-benar zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang boleh kita kenal ialah sifatnya ataupun kesan daripada sifatnya. Sifat Allah Ta'ala itu juga laisa kamitslihi syai', tapi kesan daripada sifat Allah itu yang tersirna di alam ini ya. Contoh, sebagaimana seseorang itu melihat kesan, tadi saya borak dalam tu masa makan-makan, kesan tapak kaki, tadi guna harimau, ni tapak kaki gajah ubah. Maka tapak kaki gajah itu menunjukkan adanya gajah. Ui besarnya, ui dalamnya. Jadi kita tahu, ui besarnya binatang ni. Kalau macam tapak kaki pun dah besar ni, begitulah juga dengan alam ini. Sebagai tanda pada kesan akan wujudnya Allah, kesan keagungan Allah, kesan kesempurnaan Allah, kesan daripada perbuatan Allah, kesan daripada sifat Allah, kesan daripada nama-nama Allah yang sempurna. Yang mana kesan perbuatan, kesan sifat, kesan nama-nama ini duduk sekali dengan zat. Macam saya lah, tubuh badan saya ni tuan-tuan nampak. Mana perbuatan saya, sifat berkata-kata saya ada nama, duduknya pada mana? Pada tubuh badan saya yang ni. Begitu juga Allah Ta'ala, zatnya itu tidak dapat dikenal. Hakikat zat Allah tidak dapat dikenal. Apa kata Allah? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar
wa huwal latiful khabir. Ini firman Allah Taala sebut la tudrikuhul absar, zatnya tidak dapat dilihat oleh pandangan mata zahir maupun batin. Wa huwa yudrikul absar, dan dialah zat yang maha melihat akan setiap pandangan zahir pun batin diketahui oleh Allah. Ya, wa huwal latiful khabir, dan dialah Tuhan yang maha latif, yang maha lemah lembut, khabir, yang maha mengetahui. Allah lah zat yang maha lemah lembut dan maha mengetahui. Jadi Allah telah beritahu dah, artinya pandangan mata seseorang itu zahir maupun batin tidak mampu untuk melihat akan zatnya. Ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahawa zat Allah tidak dapat dilihat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kita, dalam Al-Quran juga ada beritahu kita bahawa kita akan dapat melihat Allah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Bila mana? Di syurga kelak. Bila mana? Di syurga kelak. Ya, di syurga kelak. Dan itu kalau mengikut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, bukan semua orang yang masuk syurga itu dapat melihat akan zat Allah. Hanya mereka-mereka yang memiliki makam yang tertentu sahaja yang dikurniakan untuk dapat melihat zat Allah. Nanti kalau kita ada masa, kita kupas tajuk ni ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada tajuk ni ya. Ya. Ya, kesan dia betul. Boleh diibaratkan macam tu ya. Macam contoh kita makan ubat, makan vitamin lah ya. Kita tak nampak dia punya kesan tu dia betul, tapi kita dapat merasai. Zat tu tak nampak, tapi dapat merasai kesan dia. Makan collagen, kulit jadi tegang ya, tenaga makin bertambah, contohlah ya. Itu kesan-kesan dia. Begitulah juga dengan Allah Taala ni. Dia kita dapat lihat dia, tapi kesan dia sangat nyata pada alam ini. Ya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Taala kata pada diri kamu, mengapa kamu tidak lihat? Jangan pandang jauh-jauh lah. Ya, alam ni besar sangat. Alam ini ialah disebut sebagai, alam kosmos ni sebut sebagai alamul kabir, alam yang besar. Dia punya replika alam yang besar itu pada diri manusia tu, al-insan. Insan ini namanya alamus saghir. Alamus saghir. Oh, saya ada image consultant. Lari sikit pada ni, pengarah suruh ni saya suka duduk bersila. Itu yang duduk senggih duduk bersila, sila atas kursi. saya lebih seronok duduk bersila. Baik. Alam yang besar ini tuan-tuan ada pada diri manusia. Sebab inilah replika pada alam yang besar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, mengapa kamu tidak melihatnya? Nak kenal Allah, tengok pada diri kita. Sebab itulah ada kata-kata yang masyhur. Kata-kata yang masyhur ini bukan hadis, tetapi ada setengah kitab menulisnya sebagai hadis, tapi setelah disemak ianya bukan hadis. Ianya adalah kata-kata daripada seorang sufi yang besar. Ya, namanya Ar-Razi, Allah lupa dah. Kalau saya ingatkan, saya beritahu dia, yang menyebut kata-katanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, maka kenal ia akan Tuhannya. So dalam kata-kata yang lain, barang siapa yang kenal hatinya, orang yang kenal hatinya, maka kenal ia akan Tuhannya. Ini tidak salah ya, kata-kata ini tidak salah. Kerana siapa yang mengatakan ni? Mu'az bin Yahya Ar-Razi, seorang ahli tasawuf yang besar, yang mana kata-katanya banyak digunakan dalam rujukan-rujukan ilmu tasawuf. Dan inilah salah satu katanya yang masyhur, yang menyebut kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, adalah Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ya, dia kata barang siapa yang kenal dirinya, maka kenal ia akan Tuhannya.
ya, dan ini tidak tidak bercanggah dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa fi anfusikum afala tubsirun, ataupun dalam sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal akan Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu tak payah fikir jauh-jauh lah nak mikir ke alam ini besar sangat. Tengok diri kamu tu, ya, tengok mata kamu, tengok telinga kamu, tengok dalam badan kamu, fikir tentang itu pun tak habis dah kita nak fikir. Nescaya kamu akan kenal siapa yang menciptakannya, siapa yang mengurusnya, siapa yang mentadbirkannya. Tuan-tuan, kita tengok tak payah jauh lah dekat ni, bulu kening kita dengan janggut kita, contoh untuk orang lelaki. Kenapa kening tak panjang-panjang macam janggut, ya? Berjanggut, ya? Tu haji, ya? Kalau tak cukup, sampai ke lantai lah jawapannya. Misal habislah tutup mulut kita, ya? Tak dream. Gambut gitu je panjang. Tapi bulu ni. Kenapa tak panjang-panjang, ya? Artinya macam-macam lah, tuan-tuan. Peliknya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jantung kita, ya? Darah kita, lepas tu limpa kita, macam-macam. Kalau kita fikir, memang tak terfikir di kita. Siapa yang mengurus, mentadbirkan anggota tubuh badan kita yang ada beri. Lepas tu benda yang lebih unik lagi, hati kita, perasaan kita, semua dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan juga perbuatan kamu. Kita, akal logik kita boleh terima Allah menciptakan kita, tapi perbuatan kita payah kita nak terima Allah Ta'ala mencipta perbuatan kita. Itu yang jadi Qadariyah, itu yang jadi Jabariyah, itu yang jadi Mu'tazilah, kerana dia merasakan bahawa dialah yang mencipta perbuatan dia, dialah yang bila dia tu tak dikaitkan dengan Allah, di sini bermasalah seseorang itu dari segi i'tiqad ataupun akidahnya, ya. Baik, kita tengok lagi di sini. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala bukan bererti kita diperintah mengenal hakikat zatnya. Artinya mengenal Allah ni bukan disuruh kita mengenal hakikat zatnya, dak, ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita, la tafakkaru fi zatillah, tafakkaru fi khalqillah. Ingat ni hadis ni, ya. La tafakkaru fi zatillah, jangan sekali-kali kamu fikir tentang zat Allah, pada zat Allah, tapi fikirlah kamu pada ciptaannya. Apa ciptaannya? Alam ini. Apa ciptaannya? Makhluknya. Apa ciptaannya? Sesuatu. Apa ciptaannya? Hudus ataupun hadis, perkara-perkara yang baru. Apa ciptaannya? Paling mudah alam lah. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya. Alam, makhluk, ciptaan, apa lagi? Sesuatu. Sebab Allah Ta'ala bukan sesuatu, ya. Dia bukan sesuatu, ya. Benda yang baru sudah tentu ada yang menciptakannya. Allah Ta'ala dia bukan baru, sebab dia lawan bagi apa? Lawan bagi baru? Sedia ada. Sedia ada, qadim, ya. Baik, jadi dituntut untuk mengenal di sini bukan mengenal zatnya, ya. Okey, kita dah faham dah di situ. Akan tetapi mengenal sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita dituntut, yang wajib, yang menjadi fardu ain kepada kita untuk mempelajari, untuk mengenal. Apa dia? Mengenal akan sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan harus. 3 je sifat yang wajib kita kenal. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah. Ini yang menjadi fardu ain, yang dituntut atas setiap mukallaf untuk mengenalinya, ya. Baik, sesungguhnya ibadah yang ditunaikan tanpa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah tersebut akan menjadi rutin semata-mata. Ini macam kata-kata Imam Al-Ghazali yang saya bacakan kepada, yang saya beritahu tuan-tuan dalam syarah kita pada pertemuan kita yang pertama tadi. Siapa ingat? La tasahhu al-ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. La tasahhu, tak sah. Ini Imam Ghazali beritahu. Al-ibadatu, ibadat seseorang itu, illa, melainkan, bima'rifah, dia mengenal al-ma'bud, yang disembah, iaitu Allah. Tak sah
Imam Ghazali kata ibadah seorang itu yang mana dia buat ibadah, dia tak kenal Tuhan yang dia sembah. Maksudnya ilmu tauhidnya tak dia belajar. Dia mengenal Allah tak jazam, tak putus. Dia mengenal Allah tapi tuan-tuan dia dalam bab iman taklid. Iman taklid ni iman dia itu sah. Cuma tinggal lagi dia ada kekurangan dari segi iman. Masuk syurga, masuk syurga asalkan mengucap la ilaha illallah, dia mengesahkan Allah Ta'ala itulah Tuhan yang esa, dia tetap dapat masuk syurga. Tetapi dia kena settle banyak perkara dulu, ya. Ambil perkaranya inilah. Sebab tu Imam Ghazali kata mengapa orang yang tak kenal Allah ni tak sah ibadah dia? Sebab dia tak kenal siapa yang dia sembah. Cuma hanya dia mengiktikad dan dia mengakui sahaja bahawa adanya zat yang bernama Allah, ya. Tapi dia tak kenal Allah tu bagaimana. Sebab itulah penting sangat. Sebab itulah tuan-tuan, lagi tinggi seseorang itu kenal pada Allah, lagi tinggi nilai ibadah dia. Walaupun tuan-tuan buat ibadah banyak macam mana pun tapi tak kenal Allah, dia akan jadi sia-sia, haba'an mansura. Seumpama tuan-tuan menghantar surat, alamatnya tak ada, nak tuju pada siapa? Kalau hantar surat pun alamatnya salah, pergi ke lain, ya, surat tak sampai juga. Banyak ni hantar ni, satu guni, satu bandel penuh ni, tapi alamat salah lah, ataupun tak ada alamat, lagilah tak sampainya, dah alamat salah tak. Walaupun sikit tapi tepat, kan bermanfaat. Berartilah orang yang kenal Allah, walaupun sikit dia buat, ibadahnya sampai kepada Allah dan dia buat itu diterima oleh Allah. Kenapa? Kerana dia kenal akan Tuhan dia sembah. Sebab itu kita dituntut sangat untuk kita mengenal akan Allah. Dan untuk mengenal akan Allah ni ada dua cara. Satu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah ni macam mana? Cara macam tuan-tuan dan puan-puan buat ni lah. Kita datang belajar, jumpa dengan guru, dengan melalui mata, dengan melalui telinga, dengan melalui pembacaan, dengan melalui pendengaran, jumpa dengan guru. Itu cara ilmiah. Satu lagi dengan cara zauqiyah, dengan cara rasa. Ini peringkat kedua. Orang yang mengenal Allah dengan cara ilmiah, dengan cara ilmu, dengan cara berdalil, dengan cara berkitab, namanya alimun, orang yang alim, kenalnya secara berdalil. Orang yang mengenal Allah dengan satu peringkat lagi, zauqiyah, dengan cara rasa, ini namanya arif. Al-arif billah. Arif billah ini orang yang kenal Allah macam mana? Itulah dengan jalan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dia dikurniakan oleh Allah pengalaman musyahadah, syuhud dia, dapat menyaksikan dengan mata batin dia, dengan pandangan rohani dia. Allah Ta'ala kurniakan kepada dia dapat seolah-olah menyaksikan Allah, tapi bukan menyaksikan zat Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, bila mana dia habis berkhalwat di Tur Sina selama 40 hari, dia tuntut untuk melihat Allah. Apa kata Nabi Musa dalam Al-Quran? Falamma jaa Musa limiqatina. Tatkala mana Musa datang untuk bertemu dengan kami di Tur Sina, apa Musa kata? Qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhan, berilah aku nak tengok engkau. Aku dah 40 hari berkhalwat di Tur Sina ni, aku nak tengok engkau. Memang dah menjadi manusia ni, dia tak puas hati lagi dia tak dapat tengok. Sedangkan Nabi Musa tu dapat kalimullah, orang yang boleh berkata-kata dengan Allah, dah bagi boleh berkata-kata dengan Allah, nak juga tengok Allah. Tengok, itulah kita, ya. Iman kita lagi tak dapat, nak juga. Itu Nabi yang imannya sangat tinggi, hebat, kepercayaannya, makrifahnya sangat hebat, tapi dia nak juga tengok Allah. Sampai Nabi Musa minta dengan Allah, dia khabar apa? Qala rabbi arini anzur ilaik. Tuhanku, bagi aku nak tengok engkau. Qala lan tarani. Allah Ta'ala kata, wahai Musa, engkau sekali-kali tidak akan dapat melihatku. Lan, huruf nafi dalam bahasa Arab menunjuk kepada masa selama-lamanya. Never, orang putih kata. Engkau sekali-kali tidak akan dapat melihat aku, wahai Musa. Fasawfa tarani, tapi engkau boleh tengok aku. Unzur ilal jabali, lihat pada bukit Tur Sina itu. Fa in istaqarra makana
fasawfa tarani, sekiranya Bukit Tur Sina itu kekal di tempatnya, nescaya kau dapat lihat aku. Apa yang Allah Ta'ala lakukan? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mentajallikan rahsia wujudnya, bukan zatnya, rahsia wujudnya. Allah Ta'ala buka kepada Nabi Musa ni pengenalan tentang rahsia wujudnya. Fakharra Musa sa'iqa, Musa jatuh pingsan. Ulama-ulama sufi menafsirkan di sini, masa itulah Nabi Allah Musa difanakan oleh Allah. Hanya orang yang mengalami pengalaman fana saja, artinya dia dapat musyahadah. Ini adalah orang-orang arif. Inilah orang-orang yang disebut sebagai ulul albab dalam Al-Quran itu. So hanya orang-orang yang dapat musyahadah, pengalaman musyahadah, pengalaman fana, itu yang dinamakan sebagai orang-orang yang mengenal Allah dengan secara syuhud, musyahadah. Musyahadah ni macam mana? Ada kat jalannya? Ada. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Apa dia? Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Tuan-tuan ingat ayat ni ya. Inna fi, sesungguhnya pada, khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pertukaran malam dan siang, la ayatin, sebagai tanda, li ulil albab, bagi orang-orang yang ulul albab. Siapakah ulul albab? Inilah orang yang dapat menyaksikan Allah dengan pandangan mata hatinya, dengan pengalaman kerohanian dia. Allah Ta'ala kupaskan siapa ulul albab, ciri-ciri nak dapat ni, nak dapat memandang Allah dengan syuhud ni. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Ini dah banyak kali saya kupas dalam kelas ni ya. Iaitulah orang yang sentiasa berzikir kepada Allah berdiri, duduk dan berbaring. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia sentiasa memikir-mikirkan rahsia penciptaan langit dan bumi. Hasil daripada zikir yang berterusan, tafakkur yang berterusan, lalu Allah Ta'ala kurniakan apa dia? Tazakkur. Apa dia? Ayat yang seterusnya. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Maha suci Tuhanku, kau tidak jadikan semua ni sia-sia. Betul lah, dia dah nampak rahsia penciptaan Allah macam kita cerita tadi tak? Nampak af'al Allah, nampak tajalli asma Allah, nampak tajalli sifat Allah, nampak Allah maha agung, maha mengatur, tak lepas daripada Allah. Semua dia nampak kurnia. Oh, orang yang macam ni akhirnya Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang ini tazakkur. Itulah yang disebut Rabbana ma khalaqta hadha batila. Maha suci Tuhan, kau tidak jadikan semua ni sia-sia. Semua ni nampak tajalli rahsia Engkau ya Allah, mana ada sia-sianya. Semua menunjukkan akan wujudmu, keagunganmu, kebesaranmu, kesempurnaan. Ya, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak. Oh, timbul keimanan yang sangat tinggi, mengagungkan Allah, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, jauhkanlah kami daripada azab api neraka kan? Ini orang yang sudah ada kesedaran yang tinggi, yang disyuhudkan oleh Allah. Jadi mengenal Allah ada dua, satu ilmiah, satu zauqiyah. Tadi saya nak cerita tentang mengenal Allah secara zauqiyah. Ada jalannya, ada jalannya. Kalau tuan-tuan nak tempuh, itulah jalannya. Sekarang yang tuan-tuan tempuh sekali mengenal Allah secara ilmiah, ada kitabnya, duduk dalam kelasnya, jumpa dengan gurunya, dengar syarahnya. Guna apa? Telinga guna apa? Mata guna apa? Otak. Zauqiyah, rasa. Zauqiyah melalui rasa. Ada jalannya? Ada tadi. Apa? Zikir yang berterusan, tafakkur yang berterusan, dengan dibimbing oleh guru yang mursyid. Lalu Allah Ta'ala sampaikan kepada tuan-tuan. Ini tak boleh tak ada program. Allah Ta'ala yang kurnia ya. Allah Ta'ala yang kurnia. Dapat tu dapatlah. Ada yang tak dapat bertahun-tahun tapi tak dapat. Itu atas kurnia Allah lah, rezeki masing-masing lah. Ya, baik. Habis di situ. Ya. Okey. Jadi ibadah tidak akan melahirkan
kehambaan dan kemanisan. Kalau seseorang itu tidak kenal Allah, apa implikasi terhadap ibadah yang dia lakukan? Tidak ada rasa kehambaan. Dia hanya akan buat seperti melepaskan batuk di tangga. Dia akan buat macam saya sebut pada minggu yang lalu sudah, macam burung kakak tua lah. Burung kakak tua, kita ajar dia beri salam, Assalamualaikum. Dia pun beri salam. Orang Cina, orang India, siapa saja orang lalu depan dia beri salam. Kucing lalu depan dia pun beri salam juga, Assalamualaikum. Dia kata, pasal apa? Itulah benda yang dia ajar. Dan dia tak kenal pun siapa yang dia beri salam. Dan dia tak tahu pun salam tu apa. Pasal apa? Tak kenal. Tak kenal. Kan beza ibadah orang yang kenal dengan orang yang tak kenal, ya? Sebab itulah tuntutlah ilmu untuk mengenal Allah, agar kita dapat rasa kehambaan, rasa kemanisan dalam kita berubudiyah, mengabdikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak kenal Allah, dia akan jadi rutin semata-mata. Orang semayang, kita semayang, orang buat tu, kita buat. Tapi rasa hamba, dah. Rasa manis, dah. Pasal apa? Tak kenal. Sebab tu orang Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. Betul tak? Baguslah terbit perkataan, tak kenal maka tak cinta. Betul lah tuan-tuan. Mana nak cinta buat tak kenal, ya? Baik. Sesungguhnya para Rasul alaihimussalam juga wajib mempunyai sifat kemuliaan lain yang tidak terhingga banyaknya, dan wajib setiap mukallaf mengetahuinya secara umum, yakni ijmali, secara umum, ya, ijmal. Seperti perkataan para Rasul alaihimussalam mempunyai banyak sifat kemuliaan. Adapun yang wajib diketahui secara terperinci tafsili ialah 4 sifat yang akan disebut. Macam kita mengenal Allah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat yang disebut sebagai sifat kamalat. Ingat tu, Allah Ta'ala, kan kita disuruh untuk mengenal sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan sifat kamalat. Apa maksud kamalat? Kesempurnaan. Apa maksud kesempurnaan? Semua sifat-sifat yang elok, yang baik, yang sempurna, semuanya sifat Allah. Banyaklah Ustaz? Banyak. Tak terhitung, tak terkira di kita. Sebab itu ulama ringkaskan untuk memudahkan kita mengenal Allah dengan kita mengenal sifat 20. Sifat 20 itu dinamakan sebagai ummahatus sifat. Tulis ummahatus sifat. Maksud ummahatus sifat, maksud apa? Ibu pada segala sifat. 20 yang kita belajar tu lah ibu kepada sifat. Bila kita kenal ibu sifat, maka kita kenallah sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang lain tu. Kiahlah kalau kita nak belajar sampai beratus beribu, bukannya dia sampai mati tak habis sifat kamalat Allah ni. Nak belajar. Tapi ulama, itulah Allah Ta'ala bukakan futuh. Futuh ni pembukaan kepada ulama, lalu mereka ini dibukakan ilmu-ilmu, lalu bolehlah mereka ini mengarang untuk mengenal Allah itu dengan 20 sifat yang diringkaskan. So dinamakan sebagai ummahatus sifat. Itu apa maksud ibu. Ibu pada segala sifat, ya, ibu pada segala sifat. Kalau seseorang itu dia mengenal Allah dengan melalui sifat 20 ataupun cukup dengan 20 sifat ini, sudah memadai, sudah lepas taklif kewajipan atasnya belajar untuk kenal Allah. Artinya orang yang kenal Allah melalui pengajian sifat 20 ni sekurang-kurangnya sudah lepas taklifi. Maksud taklifi apa dia? Yang diberatkan ke atas seseorang yang beriman itu untuk belajar mengenal akan Allah. Apa maksud hukum taklifi? Hukum taklifi itu hukum yang 5 itulah, ya. Hukum Islam dia ada beberapa hukum, ya. Kalau kita belajar ilmu tauhid lah, ada hukum akal, ada hukum taklifi, ada hukum maudhu'i, ya. Hukum taklifi itulah yang 5 tu apa dia? Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itulah yang ditaklifkan ke atas kita. Yang ditaklifkan ke atas kita, ya.
Kalau kita buka dalam kitab Penawar Bagi Hati, ya, dalam mukaddimah awal tu, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menukilkan dalam permulaan kitabnya, disebut bahawa hukum taklifi itu Allah Ta'ala berikan, letakkan ke atas makhluknya yang bernama manusia dan juga jin, berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Mengapa jin dan manusia saja yang ditaklif? Sebut jin dan taklif, sebab malaikat dan segala makhluk-makhluk yang lain itu Allah Ta'ala tak taklifkan mereka. Sebab mereka memanglah, malaikat kan Allah Ta'ala ciptakan dia untuk taat je, dia mana ada maksiat kepada Allah. Begitu juga dengan binatang ni tak ada dosa-dosanya. Yang ada dosa, ada pahala ni dua jenis makhluk ni je, iaitu jin dan manusia. Inilah dua bangsa yang kena atas mereka ini hukum taklifi. Bila sebut taklifi tu apa? Taklifi tu itulah itunya. Apa dia? Supaya tuan-tuan faham, ya. Baik, okey, kita baca sikit lagi. Begitu juga dengan Rasul-Rasul. Sifat Rasul-Rasul, sifat mulia Rasul-Rasul ni banyak, tetapi cukup dengan kita mengenal 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Apa dia? Sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Lah, sifat ni bukan untuk Rasulullah je kita ingat sifat Rasul, tak. Untuk semua Rasul-Rasul yang dibangkitkan oleh Allah wajib bersifat dengan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Inilah sifat wajib. Kalau kita memahami bahawa Rasul-Rasul ini wajib bersifat dengan 4 sifat ni, lepaslah taklifi kita, wajib kita mengenal akan Rasul, iaitu wajib Rasul itu bersifat benar, wajib Rasul itu bersifat amanah, wajib Rasul itu bersifat fatanah, wajib Rasul itu bersifat dengan tabligh. Tabligh. Ingat jemaah tabligh. Ya. Maksud dia menyampaikan. Baik. Sebab itu disebut dalam kitab ni, sesungguhnya para Rasul alaihi wassalam juga wajib mempunyai sifat kemuliaan lain yang tidak terhingga banyaknya, dan wajib setiap mukallaf mengetahuinya secara umum, secara ijmali, seperti perkataan para Rasul alaihi wassalam mempunyai banyak sifat kemuliaan sebagaimana saya syarahkan tadi. Ada pun yang wajib diketahui secara terperinci, secara tafsili. 4 ni wajib secara terperinci. Mengapa Rasul itu mesti bersifat dengan sidik? Mengapa Rasul itu mesti bersifat dengan amanah? Wajib kita bahas secara terperinci, wajib kita tahu secara terperinci. Mesti wajib Rasul itu bersifat dengan tabligh dan fatanah. Mengapa? Wajib kita tahu secara detail. Tafsili ni maksudnya detail, ya. Yang secara umumnya dipanggil ijmali, ya. Baik. Ke-13 tu kita masuklah, ya. Baik. Penjelasan bahagian hukum akal, wajib, mustahil dan harus. Jadi hukum akal ni, hukum ada 3. Satu hukum akal, yang kedua hukum taklifi, yang ketiga hukum wadai, ya. Jadi kita pergi dulu pada hukum akal. Penjelasan bahagian hukum akal, apa contents, apa kandungan. Bila sebut hukum-hukum akal ni, apa yang dikehendaki oleh hukum akal. Akal kita ni menghukumkan apa? Dia menghukumkan 3 perkara, iaitu wajib bagi Allah Ta'ala, mustahil bagi Allah Ta'ala, harus bagi Allah Ta'ala. Ini akal. Contoh, akal tidak boleh terima sesuatu perkara itu ada tanpa ada yang menjadikannya. Tiba-tiba ada. Akal mesti kata mesti ada yang menjadikannya, mesti ada yang letak botol ni atas air, mesti ada orang yang masukkan air dalam botol ni, mesti ada orang yang tukang buat botol ni, mesti mentengok saja, mesti ada pembuatnya. Akal tak boleh terima alam ini ada dengan sendirinya. Seperti kata free thinker, walaupun tuan-tuan ni belajar sains tinggi dengan teori Big Bang, tinggi ya, tak mudahlah teori Big Bang.
Ya, alam ini terjadi dengan sebab ada satu letusan yang dinamakan Big Bang. Dulu terkenal ya Big Bang. Sampai setakat tu je ke Big Bang ke? Dia berjadi sendiri ke je? Mestilah ada yang meng-Big Bang-kan dia. Siapakah yang Big Bang tu? Itulah Allah yang memecahkan. Benar, dunia dulu dia bulat, kemudian Allah Ta'ala rataqa, pecahkan dia. Itulah teori Big Bang yang diambil oleh teori-teori yang akhirnya keluar teori Big Bang tu. Memang Allah Ta'ala pecahkan, jadilah langit dan bumi serta alam ini, ya. Kanat rataqa, saya lupa dah ayat dalam Quran tu. Fafataqna, Allah Ta'ala kata kami pecahkan dia. Kami pecahkan dia. Maha suci Tuhan. Artinya takkan setakat teori Big Bang je akal kita lepas. Sains sebut tak mudahlah terimanya, ya, dengan kajian tu, dengan kajian ni, tapi dia tak nampak siapakah yang menciptakan Big Bang itu. Kalau boleh sampai di sebalik Big Bang, betul dia, Allah lah yang menciptakan alam ini. Sekalipun kalau kita nak mengatakan bahawa wujudnya alam ini asal daripada teori Big Bang tu, di sebalik teori Big Bang itu adalah Allah yang menciptakan akan alam ini. Barulah betul. Ini habis sekadar Big Bang je. Lalas dia kata apa? Jadi dengan sendirinya. Akal tu boleh terima. Akal sihat kata dia ni sakit kepala, walaupun dia profesor 7 kali PhD. Mana boleh sesuatu benda itu ada dengan tidak ada yang mengadakannya? Orang gila lah mengatakan bahawa alam itu jadi. Semua benda tunjuk ni ada jadi, ni ada jadi, ni ada jadi. Tiba-tiba alam yang elok, yang dia punya cakrawala dengan sistem, dengan apa yang hebat ni, jadi dengan sendiri. Itulah bodoh tak bodohnya free thinker, orang yang tidak bertuhan ni. Nampak? Dia melawan akan hukum akal. Jadi penjelasan tentang hukum akal, akal tidak boleh terima alam ini ada tanpa ada yang mengadakannya. Jadi siapa yang mengadakan alam ini? Allah yang mengadakan alam ini daripada tiada kepada ada. Asal alam ini tiada, lalu ia diadakan oleh Allah, maka Allah lah Tuhan yang menjadikan alam ini serta segala-galanya. Boleh tolak? Tak boleh. Akal yang sihat tidak akan menerima ada sesuatu tanpa ada yang menjadikannya. Sebab itu kita berhukum dengan hukum akal. Akal yang waras, yang rozinah, dia ada muwazanah. Kita gunakan balik ayat yang kita belajar tadi. Artinya dia tidak boleh terima sekiranya akal yang waras itu mengatakan sesuatu ada tanpa ada yang mengadakannya. Boleh ya? Baik, masuklah kita ke dalam bahasan dia. Itu baru intro ya. Artinya intro tu sudah memberi faham kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, hendaklah diketahui bahawa kefahaman akidah-akidah itu bergantung kepada pengenalan hukum akal, yakni mengenal apa itu wajib, mustahil dan harus pada akal. Oleh kerana itu wajib difahami terlebih dahulu istilah-istilah ini sebelum masuk kepada perbahasan yang panjang lebar. Sebelum kita masuk untuk membicarakan tentang hukum akal, fahami dulu istilah dia. Kalau tidak, kita sesat dalam terang. Ramai orang sesat dalam terang? Ramai. Pasal apa? Dia tak faham istilah. Kita sekarang ni, kita dalam bahasa Melayu, kita banyak mengadaptasi bahasa-bahasa lain. Contoh bahasa Inggeris, bahasa Arab, yang kita masukkan ke dalam bahasa kita. Kadang-kadang, kita pun tak faham istilah yang kita gunakan. Itulah bahayanya. Artinya sebab itu kita perlu mendefinasi, mentafsir, memahami akan sesuatu istilah yang kita guna supaya kita tidak salah letak dan tidak salah faham. Ya, jadi kena faham dulu fungsi definisi wajib bagi akal. Apakah yang dikatakan wajib bagi akal? Definisi ni apa? Definisinya seperti yang tertulis, al-wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Itulah definisinya. Wajib bagi akal itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak tergambar pada akal akan ketiadaannya. Ia mesti ada, ya. Akal tak boleh terima sesuatu itu, tak boleh tergambar pada akal sesuatu itu tidak ada.
Ya, tidak ada. Wajib mestilah sesuatu itu ada. Wajib ada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana adanya alam ini. Itu akal, cara akal berfikir. Akal tak boleh terima alam ini ada dengan sendirinya, ataupun alam ini ada tanpa ada yang mengadakannya. Akal tak boleh terima, akal waras tak boleh terima. Ya, sebab itu disebut definisi wajib bagi akal adalah sesuatu yang tidak tergambar pada akal akan ketiadaannya. Ya, ia mesti ada. Al-wajibu la yutasawwaru fil aqli adamu. Benda yang tidak boleh kita tergambar pada akal tiadanya. Dia nak contoh kepada ni lah. Hai, mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tak exist. Kenapa? Kita ada. Segala-galanya ada. Ya. Dan perkara ini akan kembali kepada dua perkara yang kita nama daur dan tasalsul. Apa itu tasalsul? Apa itu daur? Tasalsul ini ialah benda yang ada silsilah, berantai-rantai. Ya. Contoh, tuan-tuan ambil air ni. Ya. Siapa yang buat botol ni? Manusia. Siapa yang masukkan kilang, lepas tu ada orang masukkan. Dia berfikir start pada air, botol, lepas tu siapa yang dapat idenya manusia dengan betul buat kilang apa semua tu. Lepas tu tengok pula pada manusia yang menjadikan ni hebat-hebat tadi. Siapa yang menciptakan manusia? Lepas tu siapa pula beri ilham kepada manusia untuk mereka bentuk. Akhirnya itulah tasalsul. Tasalsul ni silsilah, rantaian. Akhir kita fikir pada sekecil-kecil ni, ultimate ni jumpa dengan Allah. Itu nama dia tasalsul, salasilah, berantaian. Nama tasalsul. Satu lagi daur. Daur ni pusingan. Telur dulu ke ayam dulu? Telur dulu ke ayam dulu? Telur dulu ke? Tak habis bicara ni. Akan memeningkan tuan-tuan dan perempuan. Ini akal, permainan akal. Tuan-tuan, antara telur dengan ayam siapa dulu? Jawab. Kalau terror sangat. Ayam dulu. Telur dulu. Kalau tak ada telur, mana boleh ada ayam? Begitulah soalan sampailah hari kiamat. Ayam dulu, telur dulu. Dia kita kena berfikir di luar kotak. Mestilah ada sesuatu yang bukan telur, bukan ayam. Sama ada dicipta telur dulu ke ayam dulu ke, never mind. Sebab daripada telur akan terbitnya ayam, daripada ayam akan keluarnya telur. Mesti ada yang bukan ayam, bukan telur yang menzahirkan ayam ataupun telur. Ya, itulah Allah. Dia balik ke situ juga. Dah akal jam. Dia tak boleh. Akhirnya fikir-fikir sama ada daur, sama ada tasalsul, dia balik kepada Allah juga. Boleh? Itulah peranan akal. Akal ni sangat terhad. Al-aqlu, ini ulama tasawuf mentafsirkan, lil ma'qulat. Ini tafsir bagi akal. Al-aqlu, akal itu lil ma'qulat, bagi perkara-perkara yang boleh dipikir oleh akal, dalam bracket logik. Akal tak boleh terima benda yang tak logik. 1 campur 1 4. Akal kata, bukan, engkau jangan tipu aku lah. 1 1 2, dia kamu 2. Akal mesti benda logik. Sains, akal dia adalah sains, benda yang boleh diuji. Tak boleh 1 campur 1 4. Akal tak boleh terima. Gila ke dia khabar? Ya, akal mesti benda yang logik. Al-aqlu lil ma'qulat. Akal hanya menerima benda-benda yang logik, benda-benda yang boleh diterima oleh akal. Sebab tu Isra' dan Mi'raj akal tak boleh terima. Kalau pergi kupas tu kan dia lari klien lah, ya? Tak nak saya kupas itu. Sebab saya dah banyak kali kupas dah bab Isra' Mi'raj ni. Jadi sebab itulah tadi, bila kita memikirkan tentang akal, dia ada kaitkan dengan tasalsul, dia ada kait dengan daur. Daur dan tasalsul. Apa itu daur, apa itu tasalsul? Nanti daur, da waw ra, daurun. Tasalsul, ta sin lam sin, ini semua dalam bahasa Arab, tasalsulun, daurun. Daur bulat, tasalsul berangkaian. 1 bulat, 1 berangkaian. Tasalsul silsilah, berangkaian.
daun putar-putar situlah, ayam telur pening kepala tak lepas juga. Sehingga akal ini dia mencari jalannya bahawa mesti ada sesuatu yang bukan ayam, bukan telur yang menciptakan ayam dan telur. Barulah settle antara ayam dengan telur. Kata tak, ayam dulu, tak telur dulu, ayam dulu, telur dulu, sampai kiamat tak habis, ya. Jadi itulah dia. Sebab itu dia bab hukum akal, ya. Baik. Artinya, akal tidak membenarkan ketiadaannya seperti setiap jirim mengambil ukuran dari tempat yang kosong. Akal tak benarkan, ya. Setiap jirim mesti mengambil tempat yang kosong. Okey. Untuk mengenal Allah, dia mesti mengenal makhluknya. Sebab untuk kenal Allah, kenal makhluknya. Apa takrif kepada makhluk? Takrif kepada makhluk ialah makhluk itu sesuatu yang dicipta, dijadikan. Dia ada, makhluk itu terdiri daripada 4 perkara: jirim, jisim, arat, jauhar. Ini namanya makhluk. Sebab Allah tidak berjirim, Allah tidak berjisim, Allah bukan jauhar, Allah bukan jirim, jisim, arat, jauhar. Jirim, jisim, arat, jauhar itu adalah komponen makhluk. Bila dia makhluk, dia jirim walau sekecil macam mana pun, dia tetap mengambil tempat. Di tempat. Bila ada satu jirim walaupun kecil macam ni, dia mengambil tempat. Allah tidak mengambil tempat sebab dia bukan jirim. Sebab itu Allah tidak bertempat. Pecah tak? Ar-Rahman ala arsy istawa. Tak duduk atas arasy weh. Jangan salah faham. Sebab arash tempat, langit tempat, mustahil Allah bertempat. Sebab dia bukan jirim, dia bukan jisim, dia bukan arat, dia bukan jauhar. Jirim, jisim, arat, jauhar makhluk. Dia mengambil tempat. Allah tidak mengambil tempat. Maha suci Allah daripada bertempat. Kalau Allah bertempat, lemah Allah. Sebelum tempat dijadikan, sebelum dia masa dijadikan, Allah sudah exist, Allah sudah ada. Kalau kita mengatakan Allah memerlukan tempat, di mana Allah sebelum tempat dan masa dijadikan? Dan sakit kepala. Allah tetap macam mana dia dulu sebelum masa dan tempat dijadikan, dia sudah ada. Macam itulah dia, tak berubah-ubah. Arash baru dijadikan, langit baru dijadikan. Tiba-tiba jadikan arash, duduk atas arash. Lemah Allah kerana dia memerlukan makhluk untuk menempatkan dirinya. Kenal bab makhluk, kenal Allah. Oh, bukan Allah pasal jirim, jisim, arat dan jauhar itu menunjukkan kepada makhluk. Allah laisa kamislihi syai'. Tak serupa dia dengan makhluk. Kalau makhluknya memerlukan tempat macam jirim ni, walaupun kecil pun dia tetap mengambil ruang dan tempat. Betul tak? Allah tidak begitu. Dia tak perlu pada makhluknya, dia tak perlu pada tempat, tak perlu pada masa. Dia tidak terikat dengan masa dan tempat. Masa dan tempat makhluk ciptaannya, dia yang cipta. Mustahil dia memerlukan ciptaannya. Dia tak perlu. Ciptaannya itu adalah untuk menunjukkan keagungan, kebesaran, kesempurnaan, kehebatan wujudnya. Dia exist. Aku cipta ni, aku cipta masa, aku cipta tempat, aku cipta makhluk untuk menunjukkan aku ini berkuasa. Aku exist, aku ada. Sempurna ciptaan aku. Dia nak tunjuk itu pada kita. Bukan dia mengambil tempat. Ya. Ini dalam dalil akal mengatakan akal tidak membenarkan ketiadaannya seperti setiap jirim mengambil ukuran dari tempat yang kosong. Ini kerana setiap jirim mengambil ukuran dari tempat yang kosong adalah wajib diterima akal. Bila jirim, dia mesti mengambil tempat. Tempat kosong tu dia akan ambil. Contoh air ni lah. Ni kosong kan? Letak air. Kan dia dah ambil tempat. Kan dah kosong dah tempat tu. Pasal apa dia ambil tempat oleh? Kan mudah je. Boleh mudah? Boleh terima tak? Ke pening lagi? Tak pening lah, tak. Mudah je benda tu. Jangan dipayah-payahkan, ya. Baik. Definisi mustahil bagi akal. Panjang dah syarahnya. Definisi wajib bagi akal tadi, ya. Macam-macam lah pergi. Ayam yang telurnya. Baik. Definisi mustahil bagi akal. Al-mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil, sesuatu yang tidak tergambar pada akal akan wujudnya.
akal tak boleh terima tidak adanya, ya, tak boleh terima. Seperti dalilnya adanya alam inilah. Balik-balik semua dalil sifat 20 tu dalil adanya alam ini. Tu je dalil dia yang paling mudah untuk kita faham. Tanda berkuasanya Allah, adanya alam ini. Tanda berkehendaknya Allah, adanya alam ini. Tanda macam-macam tanda, semua dalil adanya alam ini, maksudnya ciptaan. Itulah kesan daripada kehendaknya, kesan daripada kekuasaannya, kesan daripada af'al, kesan daripada sifatnya. Itulah alam inilah, itulah kesan dia. Kita hanya dapat mengkaji pada benda-benda yang nyata, yang zahir. Benda-benda yang tak nampak kita tak boleh nak kajilah, ya. Baik. Jadi definisi mustahil, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh, maksudnya sesuatu tidak tergambar pada akal akan wujudnya, iaitu mesti tiada ia. Akal tak boleh terima Allah Ta'ala itu tidak ada. Warna alam ada tak ada, Tuhan yang menjadikannya. Akal tak boleh terima, akal logik tak boleh terima. Mesti ada yang boleh, yang mengadakan alam ini. Mesti ada yang menggerakkannya, mesti ada yang menguruskannya, mesti ada yang mentadbirkannya. Macam mana cakrawala yang ada bergalaksi-galaksi ni, bintang yang bertrilion-trilion tu boleh bergerak tanpa berlagak antara satu sama lain. Macam mana udara ni, kita tak boleh nak buat udara, ya. Allah Ta'ala cukupkan udara ni. Macam mana, ya, siapa yang menumbuhkan daun-daun tu? Kita bukan boleh menumbuh, kita letak biji benih je. Biji benih tu tiba tumbuh besar, ya. Siapa yang beri makan dia? Siapa yang menumbuh dah? Siapa? Sakit kepala, tuan-tuan. Akal tak boleh terima benda tu ada dengan sendirinya, tumbuh dengan sendiri tanpa ada yang mengurus, yang mentadbirnya. Mestilah zat yang maha berkuasa Allah. Mustahil, akal kata mustahil benda yang sehebat ini, ya, udara yang cukup bagi kita ni, rezeki. Tuan-tuan, ikan paus tu, tuan-tuan tengok dah ikan paus tu makan macam mana, bertantan sehari. Siapa beri rezeki kat dia, tuan-tuan? Allah beri rezeki. Ikan paus tu tak pernah tak mengadu dia tak cukup makan. Kenyang seumur perut dia. Sebab tu tuan-tuan tengok ikan paus tu gemuk. Besar, makhluk yang paling besar sekali atas alam ni ikan paus lah yang kita nampak nyata lah, ya. Yang besar sekali malaikat lah, tuan-tuan, ya. Keluar yang malaikat tu kan, aku paling besar. Tapi malaikat tak lah macam kita, ya. Dia tak gedebem itu. Walaupun dia besar, dia tetap merendahkan diri, tetap takut kepada Allah, ya. Yang kita nampak makhluk paling besar, tapi siapa yang beri makan dia? Bertantan dia makan ikan bilis. Ikan paus yang besar-besar tu dia tak makan jerung, tuan-tuan. Dia makan ikan bilis yang halus-halus, agak-agaknya, tuan-tuan, ya. Tapi cukup makanan dia, tuan-tuan, ya. Allah. Siapa yang mengurus, siapa yang mentadbir, siapa yang mengatur tu? Kalau kita tak lepas dah, tuan-tuan, ya. Nak beri, ada orang menternak ikan paus bagi makan betul tu tak tahu. Manusia tak mampu nak buat, ya. Tapi Allah mampu mengurus. Tak pernah lapar ikan paus tu, tuan-tuan, ya. Berapa ratus ekor, berapa ribu ekor dia. Ya Allah, Allah Ta'ala mengurus. Mustahil, akal tak boleh terima benda yang macam tu punya sempurna. Baru ikan paus kita fikir, belum kita fikir lagi kuman yang paling halus yang duduk dasar bumi yang pun tetap ditadbir, diurus oleh Allah sempurna, lengkap dengan rezekinya, dengan masanya. Subhanallah, ya. Semua makhluknya diurus, ditadbir dengan. Kita kalau fikir benda tu, ya Allah, akal kita tidak boleh terima sekiranya benda tu ada dengan sempurna, tanpa ada yang mengadakannya, tanpa ada yang mengurusnya. Yang mengadakannya, yang mengurusnya ialah Allah. Akal logik tak boleh terima. Benda yang nyata ni pun kita dah tak boleh terima. Benda yang betul-betul, kalau akal orang tu boleh terima, jadi free thinker juga, memanglah dia tak berakal. Dia keluar daripada akal yang waras. Namanya orang ini cerdik tapi tak waras. Dia cerdik, memang cerdik, tapi tak waras. Akalnya itu terhijab. Sebab itu Imam Ghazali sebut, ya. Tuan-tuan jangan takut, ya. Kadang-kadang orang berilmu ni dia terhijab dengan ilmu dia. Dia punya sains, teknologi hebat bidangnya, tapi dia terhijab daripada mengenalnya Allah. Allah Ta'ala sebut apa? Itu bukan Allah Ta'ala. Imam Ghazali sebut, Maha suci Allah yang menghijab ulama dengan ilmu-ilmunya. Ulama banyak terhijab dengan ilmu-ilmunya. Banyak ulama tak percaya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tak ada, ilmu bagi hati tak ada. Itu ulama Islam, ya. Macam tadilah pertingkahan 72 puak, 73 puak tadi, sama juga. Semua terhijab belaka, ya. Dan
Saintis-saintis manusia ni boleh kaji tu kaji ni, tapi terhijab untuk dia nampak, oh dialah mengeluarkan teori Big Bang. Teori Big Bang bukan orang Islam ya, orang yang bukan Islam, tapi dia tak nampak siapakah yang Big Bang kan tu, yang menciptakan Big Bang. Tak nampak dia, tak kenal dia akan Allah. Habis lah. Hanya sekadar teori je lah, dia boleh berteori je lah ya. Baik, akal tidak boleh tergambar pada akal akan wujudnya, itulah maksud dia mustahil ya, tak boleh tergambar tiadanya pada akal. Akal tak boleh terima, artinya akal tidak membenarkan kewujudannya sesuatu itu, seperti jirim itu sunyi dari gerak dan diam secara serentak. Akal tak boleh terima jirim ini sama ada dia diam ataupun dia gerak. Dia tak boleh pada masa sama gerak dan diam. Dia dua je, sama ada dia diam atau dia bergerak. Dialah diam, dialah bergerak pada masa sama, tak boleh. Macam saya lah tuan-tuan, sekarang ni saya bercakap, jirim cakap, saya tak boleh diam dan bergerak pada masa yang sama. Mulut ni tak boleh diam dan bergerak pada masa yang sama. Sama ada saya bercakap ataupun saya diam. Begitulah jirim, tak boleh berdiam ataupun bergerak pada masa yang sama. Akal tak boleh terima pada masa yang sama dia diam, pada masa yang sama dia bergerak. Itu namanya, kalau orang mikir tu dia akan jadi gila. Ya, sebab dia benda tak boleh diterima oleh akal. Baik, dan kiaslah pada benda-benda yang lain ya. Saya nak laju je ni tuan-tuan ya. Ini takrif ni mudah, jadi artinya untuk memudahkan kita faham. Definisi harus pada akal, al-jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuh. Maksudnya harus itu adalah sesuatu yang boleh tergambar pada akal, kadang-kadang ia wujud pada suatu keadaan dan tiada pada keadaan yang lain. Ia mesti boleh ada dan boleh tiada. Sebab itu kita makhluk ini harus sahaja wujudnya, dan kiaslah pada benda-benda lain, semuanya ini harus saja wujudnya. Hanya Allah saja yang wajib adanya. Sebab itu Allah namanya wajibal wujud, wajib ada. Sekalipun kita makhluk ini tak ada, Allah Ta'ala wajib ada. Ini dalam bab hukum akal ya. Sebab mutakallim ini dia banyak berbicara dengan hukum akal. Orang dulu sentiasa mendalilkan, apa dalilnya Allah Ta'ala itu wujud? Dia khabar dengan adanya alam ini. Orang terbalikkan soalan tu, kalau alam ni tak ada, Allah Ta'ala ada tak? Ini orang yang berdalilkan dengan alam ni. Kalau alam ni tak ada, Allah Ta'ala ada tak? Buat lagi dalil Allah Ta'ala. Macam ni jawab dia? Allah Ta'ala itu tetap ada, sebab dia wajibal wujud, wajib ada. Dan alam ini, makhluk ini mumkinal wujud. Sebab tu sebut nama makhluk, namanya mumkinal wujud. Apa maksud mungkin? Harus saja adanya. Satu lagi, kalau orang tu cerdik, dia balik kata orang tu, kalau alam ni tak ada, soalan ni tak keluar, sebab awak pun tak ada. Kalau dia cerdik lah soalan ni tak keluar sebab awak pun tak ada yang nak bertanya tu, sebab awak tu alam. Dan soalan awak tu pun Allah Ta'ala yang mengilhamkan, nak tanya dengan soalan pelik-pelik. Dia ingat dia cerdik, rupanya tanya dia tu menunjukkan bodohnya dia. Kadang-kadang jangan berhati-hati dalam bertanya, sebab bertanya itu kadang-kadang dia melambangkan sama ada kita cerdik ataupun bodoh ya. Sebab itu lebih baik diam. Sebab itu Arab kata, iza kanal kalamu min fiddah fasukutuhu dhahab. Sekiranya berkata-kata itu adalah perak, diam itu emasnya. Baik diam tuan-tuan. Buka mulut, orang tu tahu dia ni cerdik ke bodoh, dia ni berakal ke tak berakal. Daripada kata-katanya itu orang boleh menilai kita ya. Baik. Dan ustaz dia boleh faham, anak muridnya itu faham ke tak faham melalui pertanyaan dia ya. Siapa jadi guru dia tahulah, oh anak murid aku ni dia bertanya luar daripada soalan yang dia belajar. Ni mesti tak faham ni, dia kata ya. Contohnya begitulah. Baik, jadi takrif harus iaitu sesuatu yang boleh tergambar pada akal, kadang-kadang ia wujud dan kadang-kadang ia tidak wujud ya. Ia boleh ada, boleh saja tiada ya. Harus saja ada, harus saja tiada.
Baik. Artinya akal membenarkan wujudnya pada suatu keadaan dan ketiadaan wujudnya pada keadaan yang lain, seperti anak bagi Zaid. Akal boleh membenarkan Zaid mempunyai anak, dan akal juga boleh membenarkan Zaid tidak mempunyai anak. Kerana Zaid mempunyai anak atau tiada anak adalah harus pada akal. Ya? Harus saja akal kata Zaid ni ada anak ataupun tak ada anak. Sekarang ni kita tengok dia tak ada anak sebab dia tak kahwin lagi, memanglah tak ada anak. Lepas tu bila dia kahwin, belum tentu lagi, ya, belum tentu lagi, ya, belum tentu dia rezekikan anak. Setelah keluar anak, ada anak, harus baginya ada, harus baginya tiada. Akal boleh terima belaka benda tu, tak ada masalah, ya. Imam Haramain berkata, sesungguhnya kefahaman tiga perkara ini adalah diri akal itu sendiri. Barang siapa yang tidak mengetahuinya, artinya tidak mengetahui makna wajib, mustahil dan harus bagi akal, maka mereka adalah orang yang tidak berakal. Tu dia. Orang yang tak faham perbahasan wajib, mustahil, harus, inilah orang tak berakal. Sebab dia mengenepikan peranan akal. Apa itu peranan akal? Wajib, mustahil, harus. Itulah benda besar yang akal fikirkan. Wajib, mustahil, harus. Benda tu, ini wajib, ini mustahil, ini harus. Akal boleh membedakan antara wajib, mustahil dan juga harus. Akal tak boleh terima, itu namanya mustahil. Akal boleh terima, itu namanya wajib. Akal kadang-kadang boleh terima, kadang-kadang tak boleh terima, itu namanya harus. Boleh, alright. Perbezaan wajib akal dan wajib syarak. Masuk kita wajib akal dan wajib syarak. Kandungan makna terjemahan yajibu ala. Ini dalam bahasa Arab. Bila kita bertemu dengan teks Arab, yajibu ala, wajib atas, berbeza dengan yajibu li, wajib bagi. Ya, wajib bagi. Jika wajib atas menunjukkan kewajipan dari segi syarak. Itu hukum-hukum syarak. Hukum syarak, hukum dia taklifi, sama ada wajib, haram. Wajib bagi syarak berbeza dengan wajib bagi akal. Wajib bagi akal, akal tak boleh terima. Wajib bagi syarak pula apa dia? Ma yustabu ala fa'ilihi, apa yang diberi balasan ke atas orang yang mengerjakannya. Wa yu'aqabu ala tarikihi, dan akan diazab orang yang meninggalkannya seperti sembahyang. Itu wajib bagi syarak, bukan wajib bagi akal. Akal tak boleh terima sesuatu itu ada tanpa yang mengadakan. Kan dapat beza dah. Itu peranan akal. Satu lagi peranan, satu wajib akal, satu lagi wajib syarak ataupun taklifi. Boleh, mudah je. Tak payah terang lah hak lain-lain tu sebab dah faham tu. Sama je lah, ya. Baik. Okey, kita bacalah dalam kitab ni apa kata musannif ya. Jika wajib atas merujuk kepada syarak, iaitu buat dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Manakala jika wajib bagi merujuk pada akal itu tidak tergambar pada akal kita ketiadaan perkara tersebut. Seperti contoh bila dikatakan wajib bagi Tuhan bersifat wujud, maksudnya wajib bagi akal manusia berpegang bahawa Tuhan itu mesti wujud. Kerana mustahil akal kita menerima alam yang besar ini, tiada Tuhan yang mencipta. Memanglah akal tak boleh terima. Siapa mengatakan akal boleh terima akal, adanya alam ini tanpa yang mengadakannya, ada sedia ada, itulah orang yang tak berakal, kerana dia tak dapat menggunakan fungsi akalnya dengan baik, ya. Tak waras orang tu. Sebahagian guru kami menterjemahkan wajib akal dengan mesti, must. Orang kampung Jantut beritahu. Orang kampung saya lah, orang Jantut Ferry, ya. Mesti, must, ya. Baik, contohnya mesti bagi Tuhan bersifat wujud, maksudnya wajib bagi Tuhan bersifat wujud, ya. Menurut guru kami, terjemahan tersebut bertujuan memudah faham, mengenal pasti perbezaan antara perkara wajib syarak dan wajib bagi akal. Wallahu a'lam. Nampak dah beza antara wajib akal dan wajib bagi syarak? Mudah je dapat beza ni, fahamlah dah, ya. Beza wajib akal, beza wajib syarak, ya. Mudah je ni.
Mukallaf ialah orang yang dia bertanggungjawabkan hukum-hukum syarak ke atasnya dan memenuhi kriteria tersebut. Mukallaf inilah yang disebut sebagai hukum taklifi. Hukum taklifi. Orang yang melaksanakannya dinamakan sebagai mukallaf. Siapakah mukallaf itu? Orang yang ditaklifkan, orang yang diberatkan, orang yang dikenakan atasnya hukum syarak. Lagi dia tak sampai taraf yang dinamakan mukallaf ni, hukum syarak tidak berlaku kepadanya. Ya, apa dia? Pertama, baligh. Baligh je wajib berlaku atasnya, haram berlaku atasnya. Ya, jadi wajib dah disemayang. Kalau dia tak semayang, berdosa. Ya, itu maksudnya. Ya, pertama syarat dia mesti baligh. Kedua, berakal. Kalau baligh tak berakal, tak berlaku atasnya. Seperti contoh orang gila, seperti contoh orang yang pengsan tadi. Ada saudara kita beritahu adik, ya, contoh orang yang duduk dalam koma, ya, tidak berlaku ke atasnya hukum taklifi, tidak diberatkan kepadanya. Dah mana dia dah duduk di alam lain dah, ya. Ataupun orang yang tiada akal tu dinama sebagai orang gila. Orang gila nampak mana tuan-tuan ni? Orang tak berakal memang sihat, nampak sihat apa semua, tak berakal. Ya? Jadi artinya hilang akal itu salah satu daripada syarat yang boleh mencabut hukum taklifi daripada seseorang. Kemudian sejahtera panca indera sekalipun hanya boleh mendengar atau melihat. Ini maksudnya bagi orang-orang tu mesti sejahtera. Kalau orang tu dia ada dua cacat yang besar, satu dia tak dapat melihat, yang kedua tak dapat mendengar, ini pun dikira sebagai orang yang lepas daripada taklif. Dahlah dia buta pekak pula, payah nak ajar, payah nak diajar, ya. Guana kita nak ajar melalui suara, dia tak dengar. Nak ajar dia bentuk-bentuk ni, dia tak boleh nak tulis-tulis. Tak boleh untuk dia ajar dia. Lepas dia daripada hukum taklifi, ya. Ya. Tuan-tuan, kalau tak nak beramal dengan syariat Allah ni, mintalah. Ya. Tak berani saya nak menyebutkannya, ya. Terlepas tuan-tuan, sebab syarat dia ni, ya. Kemudian satu lagi, menerima seruan dakwah. Contohlah sekarang ni ada lagi dekat hutan Amazon tu orang yang tak sampai padanya seruan dakwah. Dia tak kenal Rasulullah, tak pernah pun muballigh Islam sampai ke sana. Dia hidup dengan keadaan dia tu lah, dengan bercawat, dengan memburu, dengan apa, ya. Tak ada sampai. Terlepas dia daripada hukum ini, dia esok dikira sebagai ahlul fitrah. Ahli fitrah artinya dia selamat di sana besok, sebab tak dikenakan, tak sampai padanya hukum taklifi, tak sampai suruhan Rasul. Dia tak kenal pun Tuhan ni, sebab nak kenal pada Tuhan ni mesti sampai padanya Rasul dakwah tadilah, ya. Baik. Penjelasan tentang menerima seruan dakwah ada di sini, ya. Baik, kita tengok. Berdasarkan hal ini, setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah seorang rasul daripada para rasul, maka dia dikenakan bebanan syarak, iaitu taklif. Macam saya terang tadilah. Barang siapa yang ingkar dan bersikap sombong untuk mengikuti rasul yang telah diutus, mereka berhak menerima azab. Sampai saja seruan dakwah, dia kenal dia Rasulullah, sampai seruan dakwah dia tak nak terima, dia kafir, dia sombong, orang ni berhak dia azab, ya. Jadi barang siapa yang ingkar dan bersikap sombong untuk mengikuti rasul yang telah diutuskan, mereka berhak menerima azab. Adapun orang yang tidak sampai seruan dakwah dengan sebab keberadaannya jauh lagi terasing, mereka tergolong orang yang uzur, seperti mana yang berlaku kepada ahli fatrah. Fatrah ke fitrah ke boleh kita baca, ya. Ahli fatrah.
Ahli fatrah ialah mereka yang tidak berada pada zaman seorang rasul atau berada pada zaman seorang rasul tetapi rasul itu tidak diutuskan kepada mereka. Maksudnya seruan rasul itu tak sampai. Contohnya dia duduk dalam hutan, tak pernah pun berjumpa dengan masyarakat yang ada di luar, apatah lagi seruan Islam tu tak sampai pada mereka. Maka mereka ini disebut sebagai ahlu fatrah. Baik ya. Justru itu mereka termasuk orang-orang yang selamat meskipun mereka menyembah berhala kerana keuzuran mereka. Ahli sunnah wal jamaah berpegang barang siapa yang melakukan amalan syirik dalam tempoh antara dua nabi yang diutuskan, mereka ini tidak diazab. Seperti contoh Nabi Isa alaihi salam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaraknya adalah 500 tahun. So 500 tahun tu tak ada rasul yang dibangkitkan tu dinamakan sebagai ahli fatrah ya. Baik, terdapat banyak dalil yang menjelaskan perkara ini, antaranya wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, surah al-Isra. Maksudnya Allah Ta'ala, dan tidaklah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul, yakni untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Lagi satu dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, dzalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Yang demikian ya, kedatangan rasul-rasul itu ialah kerana Tuhanmu tidak membinasakan negeri-negeri secara zalim kerana penduduk mereka itu lalai ya. Maksudnya lagi tak sampai peringatan, Allah Ta'ala tak membinasakan mereka ya. Baik, rusulun mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Rasul-rasul yakni yang kami telah utuskan itu semuanya pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang kafir dan berbuat maksiat, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah ataupun alasan untuk beralih pada hari kiamat. Sebab apa? Nanti hari kiamat besok orang tu kata dia boleh berdalih, ya Allah tak sampai seruan kepada aku tak kenal kau kerana apa? Tak ada pun aku pernah mendengar tentang Rasulmu, tentang syariatmu ya Allah. Jadi mereka ini orang yang diampunkan oleh Allah ya. Diampunkan oleh Allah. Pasal apa? Allah Ta'ala dah janji, aku tidak akan mengazab sesatu kaum itu sehinggalah aku bangkitkan kepada mereka utusanku, rusul-rusulku ya. Oleh sebab itu tiada sebarang hujah di mahsyar kepada manusia melainkan mereka yang pernah diutuskan rasul. Macam kita ni kenalah ya. Orang asli yang duduk di Amazon yang tak pernah jumpa tu, dia lebih esok lebih mulia pada kita. Walaupun sekarang ni mereka bercawat, makan babi, macam-macam benda dia buat, benda pelik-pelik ya. Tapi mereka tu selamat ya. Selamat. Pasal apa? Pasal mereka tak sampai kepadanya agama tu tadi, rasul tu tadi ya, tak sampai kepada mereka. Dia tak jumpa orang lain pun dia sampai ya. Tanpa perutusan rasul, manusia tidak dijadikan hujah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Allah memberikan kepada mereka tempat daripada syurga-syurga yang khusus dan bukannya daripada syurga-syurga amal, kerana mereka tidak mempunyai amal kebajikan. Syurga-syurga khusus ditempatkan kepada mereka orang yang mempunyai amal. Lagilah hebatnya macam tuan-tuan dan perempuan ni, kalau Allah telah beri syurga, jauh lebih baik daripada Allah telah berikan kepada orang-orang ni. Orang ni syurga dia adalah syurga yang tahap bawah lah kita kata tapi tuan-tuan dan perempuan, kalau Allah Ta'ala pilih, sudah tentulah diberikan syurga yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi, kerana tuan-tuan perempuan adalah orang yang beriman dan beramal dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, itu maksud dia. Jika kita sudah faham bahawa ahli fatrah itu termasuk orang yang selamat berdasarkan pendapat yang lebih kuat, oleh itu jelas bagi kita bahawa kedua ayahanda dan bonda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selamat dari neraka kerana termasuk dalam ahli Islam. Inilah polemik yang berlaku sekarang. Kita dengar ada sebahagian orang mengatakan ayah Rasulullah, ibunda Rasulullah masuk dalam neraka. Ini pandangan yang tidak boleh kita pegang. Ahlu sunnah wal jamaah yang sebenar-benarnya, mereka berpendapat bahawa ibu dan bapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
selamat, tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kemuliaan oleh Allah. Ya, kita kena berhati-hati dalam bab ni. Takut kita mencederakan perasaan Rasulullah. Pernah ada satu hadis, ya, Rasulullah menceritakan bila mana seseorang itu bertanya tentang ayahnya, ya, Rasulullah beritahu, bapa kamu dan bapa aku finnar. Ada satu hadis, tapi yang dimaksudkan di sini ialah, ya, bukan bapa kandung dia. Dia nak cerita yang dulu-dulu orang-orang yang kan orang bapa terdahulu pun dikira sebagai bapa-bapa juga, ya. Jadi artinya Rasulullah bukanlah maksud. Jadi di sini artinya ayat Quran telah menjelaskan kepada kita bahawa ahlul fitrah itu adalah mereka yang terselamat, dan mengikut daripada hadis dan dalil-dalil yang ada di sini bahawa ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah yang Allah Ta'ala selamatkan daripada neraka, ya. Baik, boleh termasuklah mereka itu ke dalam kategori ahli fitrah, ahli fatrah, ya. Ni, jika sudah faham bahawa ahli fatrah itu termasuk orang-orang yang selamat berdasarkan pendapat yang lebih kuat, janganlah kita berpegang dengan pendapat yang satu lagi yang mengatakan bahawa ibu bapa Rasulullah itu di dalam neraka, ya. Berhati-hati bab ni. Sifat pertama, sifat wujud, sambung pada minggu sudah. Kita ada sikit lagi masa, ada apa nak tanya boleh tanya sebelum kita sudah. Kalau kita buka ni sekarang dia tergantung-gantung, Baiklah kita start. Oh, minggu depan saya tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ke Singapura. Jadi minggu lagi lah. Minggu depan memang saya tak ada pun, ya. Sorry. Ke minggu keempat, sorry. Dah tua-tua ni banyak loss dia punya ni, Ada apa nak tanya sebelum kita sudah? Fahamlah ke? Sila je. Cukup sikit tak dengar. Dia sakit kerana perbuatan orang. Segi syariatnya dia boleh cakap gitu. Segi syariatnya tak salah. Aku sembahyang, aku itu, aku ini, segi syariatnya. Ya. Segi hakikatnya kita sebab yang memberi manfaat, yang memberi mudarat tetaplah Allah. Syariat boleh kita sebut, ya. Syariat tak salah kita sebut, ya. Sebab Allah Ta'ala juga menyandarkan ibadah itu kepada makhluknya. Kita kata kita sembahyang, kita kata obat tu boleh, obat ni bagus, makanlah obat ni, saya tested dah ubat ni, bagus. Tapi i'tikad, dalam itu kena betul. Tiada yang memberi manfaat, tiada yang memberi mudarat melainkan Allah. Kan kita ada syariat, ada hakikat. Hakikat keimanan kita kepada Allah. Hanya Allah yang memberi manfaat, hanya Allah memberi mudarat, hanya Allah yang menyembuh, hanya Allah. Begitu juga yang tadi, sama je. Artinya kalau kita kata buatan orang betul, dia ni sakit disebabkan kena sihir, kita akuilah asbab dia, nampak dia kena sihir, tapi yang mengizinkan sihir itu terjadi Allah. Jangan lupa. Itulah maksudnya orang yang boleh redha dengan takdir. Bila dia nampak takdir itu datang daripada Allah, dia redha. Redha ni pahala yang sangat besar, sangat tinggi Allah Ta'ala ganjarkan kepada hamba-hambanya redha. Lepas pada redha, dia bersabar. Sabar ni pahala yang sangat tinggi. Sebab tu Allah Ta'ala khabar dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, aku bersama dengan orang-orang yang sabar. Nak dapat sifat redha, nak dapat sifat sabar, kena diuji. Tu ujian Allah lah tu. Bukan senang-senang ya. Kan ingat, asbab dengan tu makhluk tak boleh memberi manfaat, tak boleh. Tapi Allah Ta'ala sandarkan supaya macam kita matilah, tuan-tuan. Ada sebab dia aksiden, sakit, ya. Supaya kita taklah menyalahkan malaikat maut. Allah Ta'ala waja'alna likulli syai'in sababa. Allah Ta'ala sebut, aku jadikan setiap sesuatu benda tu ada penyebab dia, ya.
Ada penyebab dia, tapi bukanlah sebab itu yang memberi manfaat atau memberi mudarat. Sebab tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat. Itu benda mana? Dalam. Itu dia pegangan mana? Hakikat kita, i'tiqad kita. Hanya Allah memberi manfaat, hanya Allah memberi mudarat. Sihir tidak boleh memberi manfaat, sihir tidak boleh memberi mudarat. Syaitan ke jin ke apa ke nuklear ke, tak boleh memberi manfaat, tak boleh memberi mudarat. Yang boleh memberi mudarat Allah. Itu pegangan kita di mana? I'tiqad dalam kita. Betul ya. Sabab boleh, bagus ubat ni bagus. Saya banyak dah test ubat lain ni tak ada kesan dia. Ubat ni saya test sekali je jadi. Itu cakap dari segi syariat. I'tiqad jaga. Kan ubat pula memberi manfaat, ubat pula memberi mudarat. Qadariyah kita. Mudah nak jadi qadariyah? Mudah. Ramai dah orang qadariyah? Ramai. Tapi mengakunya ahlu sunnah wal jamaah. Bismillah. Salah. Anak tu tak salah. Salah mak bapak dia. Mengapa dia kena tu? Satu. Itu dia dari segi logiknya. Sebab hukum akal tadi kita boleh pakai kan. Okey. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tak minta untuk dia lahirkan begitu. Tiba-tiba kita meletakkan kesalahan itu atas diri dia. Dia boleh jadi imam? Boleh. Nak jadi imam ni syarat dia kena orang yang tengok syarat jadi imam. Ada dia kata mesti anak yang sah syarat. Ada tak syarat jadi imam kena anak? Mana ada tuan-tuan belajar hukum fiqh mana ni? Minta maaf lah, marah ustaz dengan saya kan. Syarat jadi imam mestilah orang itu baik bacaan Al-Qurannya. Satu, dia orang yang tahu dari segi hukum hakam, baik bacaannya. Lepas tu kalau pula dia tu warak di antara kita, kedepankanlah dia. Tua pula tu, warak pula tu, baik bacaannya, kedepankanlah dia. Jangan tanya pakcik ni kan berat tu. Ataupun kita dah tahu dia tu tak boleh anda tak sasarah, kan kita membongkar aib dia. Contoh itu boleh terima tak? Kan kita baru belajar yang hukum akal tadi, hukum syarak pun gitu juga, hukum fiqh pun gitu juga. Bukalah kita tauhid. Syarat untuk menjadi imam ada tak syarat dia? Kalau tak ada, tak apa. Itu jawab. Sambung yang kedua tadi, lupa dah. Yang kedua dia apa dia? Ya. Betul. Dia mengembangkan mazmumah dalam hatinya dengan sebab buruk sangka. Sorry lah saya sebut bagi ayat padu tu. Jangan buruk sangka. Pandanglah itu apa tu? Hakikat apa? Kehendak Allah. Urus takbir Allah. Dia ada saja dari gitu ke? Allah Ta'ala nak menguji kita. Best sangat ke kita rasa kita kan itu kita rasa ujub. Pasal apa? Sebab kita mandang rendah orang lain, mandang kenek orang lain, mendarjatkan, disgregate. Engkau baik, aku buruk. Pasal apa? Aku sah taraf, engkau tak sah taraf. Tak tahu dia tuntah macam mana dengan Allah Ta'ala. Yang salah tu mak ayah dia. Contoh jangan kita merendahkan makhluk Allah. Kita tak tahu lagi hujung usia siapa yang Allah Ta'ala pilih
untuk kembali dalam su'u atau husnul khatimah ataupun husnul khatimah. Dia ending kita tu nanti, ya. Tak tahu lagi. Baiklah sangka, jangan buruk sangka. Hidup baik sangka lebih baik daripada buruk sangka. Itu buruk sangka namanya, ya. Kita memandang buruk, jangan. Itu di luar kita punya urus takbir kita. Kerja Allah. Kita pula nak mesti ikut saya punya KPI, mana boleh bos, ikut KPI kita. KPI Allah lah kita kena ikut, ya. Ya, betul. Betul. Setiap daripada kita yang dapat memandang setiap sesuatu yang berlaku itu ada hikmah yang tersembunyi baliknya, kan? Semua tu ini Allah Ta'ala jadikan ni untuk menunjukkan dia yang mencipta, dia yang berkehendak, dia yang berkuasa. Tuan-tuan, kalau boleh dapat pandang tu, hebatlah, makrifah lah, kenal lah Allah. Itulah orang yang kenal Allah. Oh, dia nampak, oh, af'al Allah, oh, kehendak Allah, oh, hebatnya susunan Allah, takbir Allah. Bagus, ya. Itu menunjukkan keimanan kita, kedudukan kita di sisi Allah. Kalau nampak COVID ni mesti Wuhan punya ni, teori konspirasi pun keluar, dia mesti nak menyandang letak manusia. Memanglah asbabnya manusia, tapi siapa yang sebenar berkehendak? Sebab tu bila orang nampak pada makhluk, hati tak boleh reda. Hati kita akan cepat nak cari benda, nak protect tu, nak kata orang ni tak betul ni. Tapi bila nampak pada Allah, reda, sabar, syukur. Kan mari sifat-sifat baik. Pasal dia memandang af'al Allah, dia memandang akan tajalli asma Allah, dia memandang kehendak Allah, dia memandang pencaturan, pentadbiran, pengurusan Allah. Kan bila nampak Allah, hati akan tunduk lah, sebab dia kenal penciptanya. Hati akan tunduk bila dia kenal pada penciptanya. Tapi kalau dia kaitkan makhluk, dia lah tukang buatnya, dia kan, mula marah orang tu, mula marah ni. Hati tidak akan tunduk pada sesama-sama makhluk. Yang boleh melunakkan hati kita hanyalah Allah. Tengoklah tajalli af'alnya, tajalli asma'nya, rahsia-rahsia di balik penciptaannya. Pandang tu jelas nampak hikmah daripada penciptaan Allah pada sesuatu peristiwa dan keadaan kita. Tadi ada seorang lagi tanya, siapa? Ya, sila Jang. Tak boleh terima. Cantik pertanyaan tu. Dia macam ni, kalau kita boleh nampak terus menerus, itu kita sudah dikira kekasih Allah, sabar apa semua tu, nampak. Bagi orang yang beriman, orang yang macam mana? Dia cepat sedar daripada kesalahan. Itu biasa. Kalau kita bersifat macam tu, itu biasa, normal. Orang beriman memang macam tu. Tapi orang yang beriman ni, dia cepat sedar, cepat kembali kepada Allah, cepat rujuk kepada Allah. Tadi tak sedar, tiba-tiba termarah, tiba-tiba rasa menggerutu je dalam hati, mengutuk tu mudah, tiba-tiba sedar, astagfirullah, aku dah buat benda salah, dan dia rujuk kepada Allah. Itulah orang yang beriman. Beza orang yang beriman dengan orang tak beriman. Orang tak beriman, bila dia marah, dia maki, dia tak reda, dia tak sabar, dia buat benda salah, dia lock je, biar je. Dia tidak ada correction, dia tidak ada pembetulan terhadap benda yang dia dah tahu salah tadi, dia dah tahu berdosa, tak ada, dia biar je, lock je, lantak, taubat pun tak nak, menyesal pun tak nak. Tapi orang yang beriman, dia berbeza. Dia laku, dia buat, dia sedar. Bila dia sedar, dia kembali dengan segera kepada Allah. Itulah orang yang terbaik. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah, Rasulullah kata. Orang yang bertaubat pada dosa seolah-olah kita biasalah. Itulah makam kita. Jatuh, sedar, balik dengan segera. Jatuh, sedar, balik. Tapi kalau terusnya kita boleh terima, itu dah wali Allah, makam awliya dah tu. Oh, itu tuan-tuan, makam hebat lah. Tapi kita macam Hajah sebut tadi lah, itu normal je, standard SOP untuk kita ni.
Okay, so ada apa tak ada ayat? Okay, kalau tak ada apa-apa, cukup setakat itu. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما حب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا وحب لنا كل لساعة جودك وإحسانك يا ذا الجود والإحسان والفضل بوجهك الكريم يا رب العالمين ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا واعتقادنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث واجعلنا من خواص أهلها وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم توب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت يا سامع الصوت احفظنا من الآفات والآحاد والعقوبة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم